Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kesembilan ilmun. Artinya arti ilmun mengetahui, dan yaitu mengetahui itu ialah sifatun, yakni satu sifat yang maujudun, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang nyata dengan dia dengan mengetahui oleh segala perkara atas barang yang ia segala perkara tu dengan dia dengan barang yang apa barang yang tu daripada segala yang wajib dan yang harus dan yang mustahil. Nyata-nyata atas wajah meliputi itu atas jalan tafsili dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Baik. Alhamdulillah para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Pada katanya rahimahullahu taala kesembilan. Kesembilan yakni fi tartibi dzikri, pada tertib menyebut, au fi tartibil adadi, pada tertib membilang sahaja.
Bukan fi nafsil amri, laisa fi nafsil amri, bukan pada realiti di zat Allah Ta'ala tu sifat dia ada dulu dan ada kemudian, bukan begitu. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadim azali berlaku, semua sedia kala berlaku. Payah kita dok kata yang pertama, yang kedua sampai malam ni, yang ke-9 ni, yakni pada tertib menyebut membilang saja. Tu jangan dok i'tikad kata sifat Tuhan ni mula-mulanya ada, duk lamanya sedia pula dah. Dok lama pula yang bakok dengan kekal pula. Kerana gitu tak. Semua sifat Allah Ta'ala azali qadimah semua sekali. Lepas tu ke-9 ni, yakni fi tartibi zikri, pada tertib menyebut, fi tartibil adadi, pada tertib membilang sahaja. Apakah sifat yang ke-9 pada tertib menyebut? Ilmun, ialah sifat ilmu. Tu masdar daripada alima ya'lamu ilman. Tapi nak dengan makna isim masdar, dengan makna ismi. Nak dengan makna ismi. Kerana kaedahnya di sisi ulama mutakallimin, sya'a indal mutakallimin isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Telah masyhur di sisi ulama mutakallimin mempergunakan atau mengistimal menghendaki makna sifat tu dengan makna ismi, iaitu satu nama bagi makna yang wujudiyah yang ada di zat Allah Ta'ala. Gitu. Dunal masdari, bukan dengan makna masdari, yang ni hija dia mengetahui itu bukan. Tu dah. Naknya ialah isbatu mabda'is sifat, dia panggil. Isbatkan tempat terbaik hasil daripada mengetahui itu pucuk mana? Pengetahuan. Gitu. Maka sebab tu terjemah yang lebih tepatnya artinya yakni terjemah. Arti sini dengan makna terjemah. Naqalal kalam atau naqalal kalimah minal lughatin ila lughatil ukhra. Itu dia panggil terjemah. Pindah bahasa daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Pindah perkataan, naqalal kalam atau kalimah, pindah perkataan atau percakapan daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu dia panggil terjemah, translate. Maknanya lagi agak, artinya yakni terjemah ilmu ke dalam bahasa Melayunya mengetahui, dia kata sini. Tu dah. Kita tulis sikit. Mana ada kitab tu lah. Kata mudah-mudahan yang lebih tepatnya ialah pengetahuan. Tu yang kehendak dengan ilmu tu ialah pengetahuan. Bukan mengetahui semata-mata mengetahui. Semua mazhab firqah di dalam Islam ni, apa yang firqah Islamiyah, firaqil Islam ni, fuak-fuak yang tumbuh terbit pecahan di dalam Islam membahaskan tentang akidah ni, semua mengiktikad Allah mengetahui. Siapa yang mengiktikad Allah tidak mengetahui, atau mengetahui itu terdahulu jahil, atau mengetahui itu dengan tidak secara detail, maka hak tu ijma' ulama kafir. Sebab maklum dalam Quran sebut wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu alimun bidatis sudur. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Banyak dalam Quran ada sebut kata Allah Ta'ala tu zat yang maha amat mengetahui. Jadi semua firqah Islamnya mengiktikad Allah tu zat yang maha amat mengetahui, pasti. Itu perkara ijma'. Adapun qadariyatul ula, fuq qadariyah yang sebelum daripada lahirnya Imam Syafi'i, mereka tu ijma' ulama menghukumkan kafir. Sebab apa? Sebab mereka antara salah satu i'tikad merekanya, Allah ni mengetahui sesuatu apabila berlaku perkara tersebut. Bila berlaku tu baru Tuhan tahu.
Selagi mana tak berlaku tu aku tak tahu. Ha tu. Qadariyatul ula kafir, nah. Ha tu. Kadang-kadang orang tak cermat sangat ni, dia campur qadariyatul ula dengan qadariyah hak lahir daripada perut Mu'tazilah. Yang lain-lain tu. Saya perasan tu bila ada kuliah duha muslimat di Wangsa Maju di surah An-Naim tu, dia minta ganti ustaz tu almarhum ni lah, meninggal dunia, minta gantinya baca kitab namanya Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan bekas mufti Sabah, Sahibus Samahah, Datuk Haji Sa'id ke apa nama dia, Sa'ad ke Sa'id. Jadi dalam buku tu agak keliru sikit, dia capur gawah habis. Qadariyah ula, qadariyah Mu'tazilah, habisnya hukum kafir belaka. Sudah. Jadi peningnya dia tu dah. Jadi qadariyah hak Mu'tazilah tu tak ada kait pun dengan qadariyah hak pertama tu. Qadariyatul ula tu pupus sebelum lahirnya Imam Syafi'i lagi. Hak tu hak kafir. Sebab apa kafir? Sebab mereka i'tikad Allah tidak mengetahui sesuatu ni melainkan apabila berlaku sesuatu tu baru Allah Taala tahu. Ketika tu kafir. Nah, macam kita jugalah, tak tahu apa nak jadi depan hari. Bila berlaku, baru tahu tu. Tu ni. Tu. Kafir tu. Jadi tak ada satu firqah Islam yang mengiktikad Tuhan tu tidak mengetahui. Siapa iktikad tak mengetahui, kafir lalu dah. Maka sebab tu Mu'tazilah pun i'tikad Allah Maha mengetahui. Allah alimun aw alimun, Allah zat yang Maha mengetahui. Tapi alimun aw alimun bidzatihi, Allah zat yang Maha mengetahui dengan zatnya, tak ada sifat. Jadi tak ada mabda', tak ada tempat terbaik bagi mengetahui itu punca mari di mana. Sedangkan alim atau alim mesti ada mustaqum minhu, diistiqaq, asal perkataan daripada ilmun. Gitu. Tu. Maka Mu'tazilah dihukumkan ahlul bid'ah wad dalalah. Tak kafir. Masih ahlul qiblah, masih ahlul Islam, tetapi dianya bid'ah dalalah. Bid'ah sesat di dalam bab i'tiqad. Kafir ke tak kafir lagi. Sebab mereka ni ingkar sifat. Ingkar sifat dipanggil mu'attilah, yang menta'til, yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepakat ijma' bahawasanya zat Allah ada sifat. Lebih-lebih lagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat wujudiyah, artinya sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Dia bukan zat dan dia tak boleh bercerai tangga daripada zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. La hiya huwa, sifat ni dia bukan zat. Sifat tu sifat lah, zat tu zat. Tapi wala hiya ghairuhu, tapi dia tu tak boleh pisah daripada zat. Jangan kata hak qadim, hak baru pun sama. Macam kita kata rambut yang hitam. Rambut yang hitam. Jadi rambut tu zat. Boleh panggil zat, boleh panggil jirim. Allah tak boleh panggil jirim, boleh panggil zat je. Hitam, yang hitam. Yang tu sifat lah, yang hitam. Rambut yang hitam. Jadi hitam tu sifat bagi rambut. Jadi adakah hitam tu ialah di rambut? Bukan. Hitam ialah hitam, rambut ialah rambut. Kalau tiap-tiap hitam tu ialah rambut, mikrofon pun rambut juga, muka hitam. Lain. Hitam tu warna, arak, sifat, yang menumpai pada jiri rambut. Sebab tu rambut bila hilang hitam warna putih, ubar dia panggil. Orang kita sebut ubar. Atau warna pula hinai, warna merah ke warna perak ke. Tapi hitam yang ada di rambut tu tak boleh becek, tak boleh pisah daripada rambut. Tak boleh kita puah hitam ni, cabut ambil hitam tak rumah, bawa rambut saja. Tak boleh. Jadi hitam tu bukan rambut, tapi hitam yang ada di rambut ni tak boleh pisah daripada rambut. Itu contoh di sifat makhluk. Kalau Allah Ta'ala sifat dia ada di zat dia. Gitu dah. Maka sebab tu terjemahan yang lebih tepatnya ialah pengetahuan. Itu dah.
Jadi ahli sunnah wal jamaah mengiktiqad, berpegang, mu'taqadat, benda yang diiktiqad, yang dipegang, yang dikonkret dalam hati. Semua orang ahli sunnah wal jamaah ni, Allahu alimun aw alimun bi'ilmihi, gitu. Allah zat yang maha amat mengetahui, dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan. Tepat pucuk terbaik bagi mengetahui itu ada sifat pengetahuan. Tu beza tu. Jadi sebab tu kalau kita ngaji setakat mengetahui, belum naik lagi ke tahap ahli sunnah tu. Belum naik lagi ke tahap ahli sunnah wal jamaah. Kena mengaji mengetahui itu dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan. Barulah orang panggil sama level dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau setakat Tuhan maha mengetahui, Mu'tazilah pun i'tiqad Tuhan maha mengetahui. Tak ada siapa i'tiqad Tuhan maha bodoh. Kalau i'tiqad Tuhan maha bodoh, kapih lalu habis situ. Jadi artinya, yakni terjemah daripada Arab sebut kata ilmu, Melayunya kena sebut pengetahuan. Baru tak pening. Satu sifat pengetahuan di zat Allah Ta'ala. Adapun mengetahui, mengetahui itu banyak, bukan so dah. Kita mengaji dah hari itu wahdaniyah pada sifat. Apa maksud? Satu daripada maksud bersangatan esa Allah Ta'ala pada segala sifat ialah sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi satu jenis saja, satu ilmu, satu pengetahuan. Baru tepat gitu. Kalau satu ilmu, satu mengetahui, pening lalu dah. Satu je Tuhan mengetahui. Kita pun banyak kita mengetahui dah. Mengetahui bahasa Inggeris, bahasa Cina, ke bahasa Arab ke, ekmek ke, mekmok ke, fizik, kimia, biologi, sains. Banyak kok kita mengetahui ni. Lepas Tuhan mengetahui jadi pening lalu dah. Jadi hak tu bukan mengetahui, pengetahuan. Gitu. Gapo dia ni pengetahuan? Ni dia menyata makna sifat pengetahuan di zat Allah Ta'ala. Dan iaitu, yakni dan maknanya iaitu. Takdir itulah. Dan iaitu, yakni dan maknanya, makna pengetahuan itu iaitu ialah sifatun, satu sifat. Itu dah. Satu sifat, ini satu mabda', satu tepat terbaik, satu pucuk, satu makna yang maujud. Apa yang maujud? Yang ada, yang bahasa ada. Itu bila sebut kata ada, sungguh kau lagi sangat. Dia kalau bahasa sungguh ni tak pasti ada, tapi kalau sebut kata ada, sungguh dia kau lagi sangat. Itu. Yang maujudun, yang bahasa ada. Setara mana ada? Katanya ulama, lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Kalau dibukakan oleh Allah Ta'ala lah, maknanya Allah Ta'ala bukakan daripada kita ni hijab, dinding, tirai yang maknawi lah. Kalau tengok gini tak ada hijab apa. Hijab maknawi, bukan hijab hissi. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, buka tabir maknawi, dinding maknawi, la ra'ainaha, pasti dapat kita lihat akan sifat pengetahuan Allah. Sebagaimana zat Allah wujud, maka sifat-sifat Allah juga wujudiyah. Itu dah. Maka kalau boleh tengok zat Allah Ta'ala tu, orang panggil pegangan ahli sunnah wal jamaah, hak sepakat dah. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Hendaklah jazam, yakin, putus kejak dalam hatimu, hai saudara, dengan bahawasanya dapat nampak zat Allah kalau Allah Ta'ala nak bagi nampak. Kenapa? Kerana zat Allah ada. Maka kullu mawjudin yasihu an yura. Tiap-tiap yang ada tu sah untuk dapat dinampak. Maka sifat ilmu ada tak?
ada, sifat pengetahuan pun ada, maka tiap-tiap yang ada sah untuk dinampak. Walaupun sekarang kita tak nampak, tak ada hal lah, sah, boleh. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, dia boleh nampak. Nah. Yang maujud, yang bangsa ada, yang sedia, yakni yang qadimah, yang sedia. Jadi sifat-sifat ma'ani ni dia bersifat juga dengan nafsiyah dan salbiyah. Hak kita mengaji dah sebelum ni. Sebagaimana zat Allah ada, sifat ilmu ada di zat Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana zat Allah Ta'ala tu qadim, maka sifat-sifat Allah Ta'ala yang ma'ani ni, sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam ni juga qadimah. Sebagaimana zat Allah Ta'ala tu baqa, kekal, maka sifat-sifat Allah Ta'ala pun baqin atau baqiyah, kekal juga. Zat Allah Ta'ala tu tak serupa akan yang baharu. Maka sifat ilmu pengetahuan Allah pun tak serupa akan ilmu pengetahuan yang baru ni. Sebagaimana zat Allah Ta'ala tu tak berajak kepada fa'il yang menjadi dan tak berajak pada zat sebab dia zat, maka sifat-sifat ma'ani ni juga dia tak berajak kepada fa'il yang menjadi walaupun dia ada di zat sebab dia sifat. Maka masuk qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang kedua, la yahtaju ilal fa'ili awil mukhassisi, tak berajak kepada fa'il yang menjadi. Sebagaimana zat Allah Ta'ala tak ada lala, maka sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala pun sekara tak ada lala. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmun. Gitu dah. Yang sedia, mana yang qadimah. Lepas tu baqiyah, mukhalafah, masuk biasa tu. Dia sebut tu teh erti dah hak lainnya. Gitu dah. Ya, sifat ma'ani tu boleh bersifat dengan salbiyah dan nafsiyah. Adapun sifat ma'ani dia tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain selain daripada diri dia tu sudah sifat ma'ani. Kerana membawa kepada tasalsul. Kalau kita kata ilmu tak boleh bersifat dengan kudrat. Tak boleh. Ilmu tak boleh bersifat dengan ilmu. Tak boleh. Kalau ilmu boleh bersifat dengan ilmu, ilmu yang ada di ilmu boleh bersifat dengan ilmu. Ilmu yang ada di ilmu, yang ada di ilmu boleh bersifat dengan ilmu. Sudah. Tak tahu pakai bela nak selesai. Tapi dengan sifat nafsiyah dan salbiyah boleh tak? Boleh. Apa tadi? Maka kudrat iradah hari itu supaya tapi musannif tak sebut habislah, dia sebut yang sedia, mana ilmu pengetahuan yang ada di zat Allah Ta'ala tu tidak ada awal bagi ada. Pada di mana kau orang panggil sifat pengetahuan Allah Ta'ala ni yang berdiri dengan mana yang ada, begitu. Yang berdiri, yang ada. Sebab kalau sifat kita makhluk berdiri juga, tapi dengan makna yang menumpang, lain tu. Macam pengetahuan kita ada juga pengetahuan, tapi yang menumpang, menumpang pada diri kita. Sebab arak terima bertambah, terima berkurang. Kalau kita mengaji, jaga, panggil hafalah, ingat dia kuat, maka selamatlah. Terima tak nak berkurang, terima. Bawa kereta gong accident hatuk kepala dinding, kuliah pun tak ingat dah lepas tu. Boleh jadi tu. Maka ilmu kita tu punya arak yang menopal pada diri kita, sifat yang menopal. Sebab tu dia kata Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang tolakmu, hai manusia, keluar daripada perut mak-makmu hal keadaan mu tak tahu gapo sekara. Itu mana asal kita tu jahil. Tu. Lepas tu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Tuhan buat pada kita ni bakat kemampuan boleh pendengaran, penglihatan dan akal fikiran supaya kita tu bersyukur. Sebab tu ayat lain tu kata qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa dialah Allah ansha'akum yang menjadikan kamu. Nikmatul ijab dia panggil. Besar tu nikmat Tuhan buat kita jadi nasia. Lepas tu nasia ni banyak peseng, ada hak gila. Maka kau kelas tu. Duk jelajah telanjang boga, kut tepi jalan duk cari makanan kut siapa ke apa. Bukan.
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tuhan jadikan pada kita, ja'ala dengan makna tu sayruratus syai', Tuhan ubah-ubah pada kitanya akan pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. 3 perkara ni Tuhan highlight. Padahal nikmat imdad bukan hanya 3 ni, banyak lagi. Nikmat nyawa, nikmat makan, nikmat berok, nikmat ketuk, nikmat bening, nikmat banyaklah nak kira. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Tapi sengaja Tuhan highlight 3 ni kerana 3 ni lah alat untuk kita idrak ilmu. Kerana kalau tanpa ilmu, laulal ilm kana sukal bahaib. Kalau tanpa ilmu tu Nabi royak manusia ni sepuluh menata dah, tak ada beza. Reti kata nak lapar cari makan, nak berok cari jambe, tu menata baru reti. Jadi lebih kita manusia ni kerana ada alatul idrak, boleh mengerti ilmu, pendengaran, penglihatan, akal fikiran. Tapi Tuhan kata qalilam ma tashkuru, sedikit di kalangan kamu yang bersyukur. Apa? Sedikit je hak guna aku pinjam tu untuk apa hikmat aku buat benda tersebut. Sarful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Menggunalah oleh hamba tu dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada diri dia, ila ma khuliqa li ajlihi, kepada apa hikmat dijadikan nikmat tersebut kepadanya. Itu dia panggil syukur. Akal untuk mengaji, untuk dapat ilmu, pendengaran untuk dengar pengajian yang kita nak dapatkan pengetahuan tadi, ilmu pengetahuan, penglihatan sama juga. Maka sebab tu kalau orang tu buta capu pekak, tak ada saluran, tak ada wayar nak menangkap pengetahuan, maka ketika tu bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Dia nak ngaji mana? Orang lah angkut spek kabok, dia tak dengar muka dia pekak. Orang tunjuk bahasa isyarat pun, dia tak nampak, dia buta. Maka ketika tu bukan mukallaf. Tengok. Tapi ramai mana orang mukallaf rasa macam bukan mukallaf ni. Tu tengok. Habis. Jadi yang berdiri mana? Yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kalau kita sifatnya yang berdiri juga pada zat kita, tapi yang berdiri dengan mana? Yang menumpang pada zat kita. Sebab apa yang menumpang? Sebab sifat kita tak kekal, terima bertambah, terima berkurang. Adapun sifat Allah Ta'ala sama kekal dengan zat Allah Ta'ala. Zat Allah tu sedia dan kekal, sifat pengetahuan Allah pun sedia dan kekal di zat Allah Ta'ala. Situ. Jadi hak ni wajib kita i'tiqad sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tu wajib dulu. Orang panggil mabda'us sifat, tepat terbaik, tepat pucuk humbi nak jadi mengetahui atau maha mengetahui itu ada di zat Allah Ta'ala, sifat yang dinamakan pengetahuan. Gitu. Kemudian yang nak masuk menyatakan orang panggil hijau ta'alluq. Apakah hijau sifat pengetahuan? Yang nyata dengan dia, yang nyata, yang jelas. Nyata mana jelas? Ittidah mana? Nyata, jelas. Yang nyata dengan dia tu orang panggil balil mulabasah. Bukan ba sababiyah, bukan. Atau balil alat tu, bukan. Balil mulabasah. Yani yang nyata dengan bersepakai di zatnya. Gitu. Yang nyata dengan dia dengan ilmu. Yani yang nyata oleh zat Allah Ta'ala dengan bersepakai. Tu sifat pengetahuan. Jadi jangan i'tiqad pengetahuan yang Maha mengetahui, Allah tak mengetahui. Tu kafir tu. Siapa yang i'tiqad lagu tu? Ataupun mengetahui zat Allah Ta'ala, tak ada sifat pengetahuan. Tu ahlul bid'ah wad dalalah. Patut hak betulnya mana? Yang nyata oleh zat Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat pengetahuan. Kena pakai bersepakai, itu dipanggil balil mulabasah. Yang nyata dengan dia, yakni yang nyata oleh zat Allah Ta'ala dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan.
oleh segala perkara. Oleh segala perkara. Tu. Apa-apa semua, segala ni, sebut kata segala ni umum. Masuk habis. Benda wajib, benda mustahil, benda jaiz, habis semua Tuhan tahu berlaku. Oleh segala perkara. Atas ni takluk pada kata nyata. Nyata-nyata tu atas barang yang ia segala perkara dengan dia dengan barang yang tu. Yakni muafakat dengan benda. Itu nak ceritanya. Nyata oleh segala perkara atas barang yang ia segala perkara dengan dia dengan barang yang. Mana Tuhan nyata dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan oleh segala perkara tu muafakat dengan diri segala perkara tersebut. Tak bekok sikit pun, tak seleh sikit pun, tak lari sikit pun. Contoh ni, hidung kita kepek lagu ni biji kepek lagu ni kecil lagu kepek lagu ni bila lagi Tuhan nyata nyata oleh hidung kita ni atas barang yang ia hidung tu dengan dia dengan barang tak ada, dengan kepeknya, dengan keciknya, itu dengan warna ninya, bila lagi sedia kala sebiji lagu tu dah Tuhan tahu. Tu nak cerita lagu tu bukan kata nanti Tuhan buat dulu, buat tengok, kepek lagu ni hidung dia. Ingat kau duk kepek lagu lain. Kalau lagu tu jahil tu tak. Sebab tu setengah tutup guru dia kecek dengan mudah-mudah, dia panggil bermudah-mudah dia kecek. Dia kata mana hidung kita ni sama tua dengan ilmu Tuhan, sama tua dia kata ni. Tak boleh kecek lagu tu sebenarnya, tapi tutup guru tua ni kecek mudah-mudah. Maknanya apa sama tua tu? Sama tua, mana hidung kita koding jugalah. Bukan, dia panggil a'yanun sabitah. Dalam istilah ilmu usuluddin dipanggil a'yanun sabitah. Dalam istilah ilmu tasawuf dipanggil syu'un. Apa a'yanun sabitah? A'yan makna beberapa diri-diri, ain tu. A'yan beberapa diri-diri, sabitatun yang sabit sungguh. Wujud tak lagi. A'yanun sabitah dia panggil. Nak bagi contoh mudah faham tak? Ginilah, macam orang nak buat rumah ni plan. Plan tu ada dah kontraktor nak buat rumah ni ya ada dah, tak boleh buat dengan tak ada plan gitu. Ada dah plan tu. Kalau ni 3D 4D gapo dah plan ni boleh masuk dalam dapur gapo tunjuk. Tapi ada tak lagi pada amril wujud pada realiti tak ada lagi. Jadi benda hak di plan tu sebiji gitu dah. Gitu dah. Ni contoh dia panggil. Itu dia panggil a'yanun sabitah. Beberapa diri-diri yang sungguh sabit sengoti dalam pengetahuan Allah. Mana antara lain kita ni termasuk a'yanun sabitah sebelum kita dijadikan oleh Allah. Bila lagi Allah Ta'ala tahu mata kita begini, perut peda kita, tangan kaki kita bentuk lagu ni, kita lahir di sini, mati di sini, bini negara ni, rezeki sebanyak ni, saadah ke syaka, sedia kala lagi Allah Ta'ala tahu tu muafakat dengan diri benda. Iaitu apa? Bila Tuhan buat gitu sungguh, tak lari sikit pun. Itu maksud dah. Tak lari sikit pun. Macam kita ni ada juga lari, memang ada, tidak ada juga lah, memang ada lah. Duk tengok orang dalam Facebook, nampak smart, nampak comel, buat ajak jopok tengok, lagu ni muka yang kata ni. Tu boleh jadi orang panggil apa? Menyalahi dengan hak realiti, gapo hak kita tahu. Tuhan tidak lagu tu. Ilmu Allah Ta'ala tu nyata dengan dia, dengan ilmu yang nyata oleh Allah Ta'ala dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan
oleh segala perkara atas barang yang ia segala perkara tu dengan dengan barang yang. Artinya Tuhan tahu segala perkara tu muafakat dengan diri segala perkara tersebut. Lagu tu hak Tuhan tahu, lagu tu sungguh hak jadi. Tak belok langsung. Dah. Ia ada tulis angka 4 luar tu. Kalau tengok luar tu dia kata qaulul musannifi, bermula perkataan bagi musannif atas barang yang ia segala perkara dengan dengan barang yang. Bermula dhamir ia ia tu dhamir. Dhamir kalau ini bahas yang ambil orang panggil tarkib Arab ke, ada dhamir. Bermula dhamir ia itu kembali kepada segala perkara. Ini nak jaga dhamir, takut kita salah. Iyo banyak kali iyo ni, hak mana so ni. Dan dhamir dengan dia itu kembali kepada barang yang. Nah, betul lah tu. Hak kita orang marji', kita kembalikan marji' dhamir tadi itu, betul lah tu. Dan dikehendaki dengan barang yang itu. Apakah maksud barang tu? Barang tu berapa barang? Banyak barang ni ni. Barang itu apa yang dikehendaki maksud dengan kata barang tu? Ialah kelakuan. Kelakuan. Macam hidung. Kelakuan hidung kita ni, kepek ko, macung ko, kecil ko, besar ko, mata kita sepek ko, bulak ko, dah. Hitam ko, biru, itu kelakuan. Jadi Tuhan tahu mata kita hitam ko, gini kepek apa, sepek ko, luah ko. Tu muafakat dengan apa hak mata tu bersifat dengan kelakuan tersebut. Tak lari sikit pun. Sepek banyak ni, banyak tu Tuhan tahu. Tidak kata hak Tuhan tahu sepek banyak ni, tiba-tiba bila jadi sepek lagi. Tak gitu. Kalau gitu jahil Tuhan ni. Tak. Apa makna? Yakni ini nak tafsir luar-luar tu. Nyata bagi Allah Ta'ala pada bila? Pada sedia kala. Jadi sifat pengetahuan tu sedia kala, mengetahui pun sedia kala. Itu. Dia ada sifat sedia kala, tapi tugas dia hak sengotinya baru. Mana? Contoh seperti kudrat, hak kita mengaji dah sebelum ni. Kudrat ni berkuasa. Apakah tugas kudrat berkuasa? Ijadul mumkin minal adami ilal wujudi, wa minal wujudi ilal adami, wa i'damul mumkini minal wujudi ilal adami. Tugas berkuasa ni mengadakan makhluk yang daripada tak ada kepada ada, dan meniadakan makhluk daripada ada kepada tiada. Tengoklah tugas dia tu. Jadi tugas hak sengoti sifat berkuasa ni bila? Baru. Bukan kodeng dah. Sebab makhluk ni baru. Ada pun bakat berkuasa Tuhan tu kodeng. Tu sebab tu ada suluhi kodeng. Patut pada sedia kala lagi Tuhan mengada. Sebab dia tak lemah. Sebab apa tak lemah? Sebab ada sifat berkuasa. Dia panggil suluhi kodeng. Tapi hijau mengada, meniada ni bila? Tanjizi hadir. Baru ya. Baru. Bakat dia tu kodeng, sifatnya kodeng. Adapun ilmu, sifatnya kodem, hijau pun kodem. Pengetahuan tu kodem, mengetahui pun kodem. Sedia kala lagi tu kata likulli fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas tiap-tiap yang Tuhan bagi sikit sepatah selidah sekulit etok jah ilmu ni, ada yang maha amat-amat mengetahui. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Jadi ilmu kita ni fi makna jahli sebenarnya, pada makna wada. Sebab tadi Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Asal kita dah la ta'lamuna syai'a. Tu dapat slow. Kau tua nyanyuk ni. Tak ingat tu, tak ingat ni. Tu ilmu kita tu na fi makna jahli. Lagi akal. Apa ilmu pada makna wada? Seumpama ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badihi, ilmu ladunni, semua tu sebut ilmu. Tapi indallah, di sisi Allah, pada hak ketuhanan, fi maknal jahli, pada makna bodoh belaka tu. Sebab terdahulu jahil. Betul tak? Terdahulu jahil. Tu. Maka tak ada benda kita nak bangga tak ada benda kita nak bangga. Boleh sepatah lidah
ilmu ni pun pinjaman daripada Allah. Nah, Tuhan akan tanya, ilmu mu ngaji mula wa amal ke dak? Hak fardu ain mengajar ke dak? Nah, tu bukan wak bangga-bangga. Ngaji wak bangga-bangga nak biar kita kata guru ulama ke berapa baik dosa. Wak orang panggil heret kita dalam yahwi ilan nar, mengheretkan kita ke dalam api neraka. Habis. Apa makna yakni nyata, jelas bagi Allah Ta'ala? Bila tu nyata? Pada sedia kala. Pada sedia kala ni tak ada masa lagi. Kita dah sebut pada masa sedia kala, pada waktu azali, pada sedia kala tu tak ada waktu, tak ada masa. Sebab masa-masa ni ibarat daripada Tuhan buat gerak matahari bulan. Nah, gapo dia? As-sa'ah. Apa makna masa? Ibaratun anil harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada bergerak matahari dan bulan. Sebab tu orang boleh kira syamsiyah, qamariyah. Nah, setahun berapa bulan, sebulan berapa hari, sehari berapa jam, sejam berapa minit, berapa seminit berapa saat. Sebab bergerak matahari bulan ni. Tu dah. Ketika tu merujuk pada masa. Sebab tu orang panggil spek nak cakap dikulang ibarah. Masa zat Allah Ta'ala saja ada. Masa tu tak ada masa satu tu. Ketika zat Allah Ta'ala saja. Tak ada ketika, tak ada masa. Cuma spek nak cakap. Orang panggil sedia kala. Ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala mengetahui nyata tu bila? Pada sedia kala. Dengan sifat ilmunya, yakni dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuannya itu, oleh segala perkara, atas kelakuan yang bersepakai oleh segala perkara itu, dengan kelakuan itu pada wakil, yakni pada realiti. Ertinya erti wakil pada diri pekerjaan. Bahasa kita ini pada realiti. Itu dah. Maka contoh tengok dia kata, maka misal demikian itu. Misal bagi kata segala perkara tu bersepakai dengan segala kelakuan dia. Bahawa pendapatnya engkau Abdullah kaya. Maka misal demikian itu segala perkara dengan kelakuan dia itulah. Bahawasanya pada pendapatnya engkau Abdullah kaya. Contohlah Abdullah mana tak kira lah. Muduk tahu kata Abdullah tu kaya, si Fulan tu kaya. Maka jika adalah ia Abdullah tu pada wakil, pada realitinya itu kaya, nescaya adalah pendapat engkau itu ilmu. Itu dia panggil ilmu. Mana? Pengetahuan kita tu mengetahui cocok dengan realiti yang sebenar. Itu dia panggil ilmu. Contoh kita kata, lembu-lembu ni seekor binatang yang berkaki empat, bertanduk atas kepala, makan rupuk atas pada, bertebur. Contoh. Kita tahu lembu tu gitu definisi orang kata. Realiti lembu lagu tu tak? Lagu tu sungguh. Maka dia panggil ilmu. Apa hak kita tahu tu? Muafakat diri lembu tu dengan gapo hak kita tahu. Realiti hak berlaku gitu sungguh lembu je. Dan jika adalah pada wakil, pada realitinya miskin, pada realitinya, pada wakilnya Abdullah tu miskin, maka pendapat engkau itu jahil. Orang panggil bodoh tu jahil, tak tahu. Kita tak tahu kata Abdullah tu kaya, realiti sebenarnya dia tu miskin. Maka kita, apa hak kita tahu tu tidak muafakat dengan realiti yang berlaku, dipanggil jahil. Maka ilmu kita haruslah terima jahil. Dia ingat kamu kaya sangat, rupa-rupa kereta pinjam ni. Dia ingat kau kereta Ferrari mu sungguh, rupa-rupa sewa. Mati-mati lah maknanya aku ni kamu kaya sungguh. Boleh jadi ilmu kita itu. Ataupun ada orang ceramah, tuan-tuan, puan-puan, lembu-lembu ni ialah sejenis kenderaan beroda pak, pakai steering, guna minyak petrol. Contoh. Kita pun gitu lembu. Tengok. Kita mengetahui itu. Hakikat realitinya lembu tu sebuah kenderaan tak? Tidak. Beroda pak tak? Tidak. Pakai steering tak? Tidak. Pakai minyak petrol tak? Tidak. Bermakna apa yang kita tahu tentang diri lembu tu tidak muafakat dengan realiti lembu yang sebenar.
maka pengetahuan kita tu tidak dikatakan ilmu, tetapi dikatakan jahlun, bodoh, jahil. Tu dia tu ni. Faham tu? Jadi ilmu Allah Taala tidak lagu tu. Nak cerita katanya ilmu Allah Taala tidak terima jahil, tidak terima, tak muafakat dengan realiti yang berlaku. Maka sebab tu Tuhan tahu Firaun ni kafir, mati kafir, lawan Nabi Musa bila? Sedia kala lagi. Tuhan tahu Abu Lahab, Abu Jahal, gapo semua duk lawan Nabi Muhammad bila? Sedia kala lagi. Nah, apa Tuhan duk suruh juga? Tu hijab Tuhan. Nah, ada hikmah. Kita boleh kata berat Tuhan ni. Tak tahu kata Firaun nak mati kafir ke mana. Nah, Tuhan tahu sedia kala lagi. Bukan hati Firaun nak mati baru Tuhan tak ada arah lah, kita usaha-usaha dah ni. Atas Nabi Musa Nabi Harun nak kata dia tu masuk Islam, mati kafir juga Firaun. Bila Tuhan tahu Firaun lemah, wa aghraqna ala fir'aun, ketika mana kami lemah ke Firaun baru Tuhan tahu. Siapa iktikad gitu kafir dia. Nah, bila lagi Tuhan tahu Firaun kafir dan mati kafir, tak akan terima Islam sedia kala. Dan realiti berlaku gitu sungguh. Nampak tak? Gitu. Jadi ilmu Allah Ta'ala muafakat dengan diri kelakuan perkara tersebut, tak akan lagi sikit pun. Hamba selalu buat contoh orang giata anak sekolah. Nah, dalam pengetahuan dia, hak dia duk tahunya anak dia pergi sekolah lah, betul tak? Giata balik atas, pergi balik atas, pergi anak sekolah pagi-pagi atas, tengah hari balik ambil. Pagi-pagi atas, tengah hari balik ambil. Duk boleh sebulan, cikgu display telefon. Kata, Haji, anak Haji kat sebulan dah nak pergi sekolah ni. Sudah. Mana boleh cikgu? Saya pergi atas tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Itu ni. Tu pengetahuan kita tu tak muafakat dengan benda. Dah tak hari sungguh sekolah. Haji nak percaya sudah. Jadi dia pun siasat pagi-pagi esok atas anak sekolah, walau nak balik nusuk legok lah semua tengok anak dia gimana tu ni. Rupa-rupanya anak dia lopak pagi pergi main snooker. Maka dia pergi je ke ni kerja ilmu, patut cikgu display mu telefon kata mu tak pergi sekolah kat sebulan. Ku mati-mati ingat kata mu pergi sekolah, rupa-rupa mu main snooker. Tengok ilmu kita tu terima tak? Tidak muafakat dengan realiti yang sebenar berlaku. Terima. Allah tidak. Apa hak dia tahu, pasti dah hak dia tahu tu perkara tersebut berkelakuan seperti itulah. Dah. Maka sebab tu ni pukul 8 berapa ni? Pukul 8.24 kita duduk di masjid apa ni? Masjid berada Pangkalan Udara Subang. Kita duduk di masjid Pangkalan Udara Subang. Pukul 8.24 hari Isnin 3 Oktober 8.25. Kita realitinya duduk di masjid Pangkalan Udara Subang. Baik, soalan nak tanya. Soalan nak tanya. Pada tanggal ni 3 Oktober hari Isnin jam 8.25, soalan nak tanyanya, Allah tahu ke tidak pada saat sekarang ni kita ada di pavilion? Sudah. Soalan nak tanya. Cutera jawab Tuhan tahu tak? Betul tu. Kalau tu email jawab tak tahu tu. Betul tu. Kalau jawab Tuhan tahu lah ustaz, kita duduk di pavilion. Kita duduk mana lah ni? Duduk sini. Kalau Tuhan tahu kita duduk di pavilion, jahil tak Tuhan? Jahil lah macam poh atas anak sekolah tadi. Mustahil ilmu Allah Ta'ala lagu tu. Tapi kalau orang tak ngaji, tak kerti, sudah nak kata Tuhan tak tahu ke kafir pula. Soalannya betul dah, tu jawab baik gitu. Jawabnya Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu. Tak tahu. Kalau Tuhan tahu pukul 8.25 hari Isnin, tanggal 3 Oktober 2021 ni kita duduk di pavilion pukul 8.25, sedangkan realiti yang berlaku kita duduk di masjid Pangkalan Udara, maka membawa pengetahuan Allah tu jahil. Mustahil. Itu mustahil. Baik, habis itu.
Ya soalan lagu tu sebenarnya nak kita kejap yakin bahawasanya kita di dalam penyaksian Allah tak terlepas walau satu detik, satu saat, satu gerak, satu diam. Itu dah. Habis. Gapo dia barang tersebut? Bayan pada kata barang. Daripada segala yang wajib, ini wajib pada akal ke wajib, pada syarak ke wajib, pada adat tak ada kira. Dan yang harus, perkara yang harus pada akal, harus pada syarak ke atau harus pada adat ke tak ada kira. Dan yang mustahil, perkara yang tentu tidak pada akal ke pada adat tak ada kira. Allah Ta'ala tahu belako-lako. Tuhan tahu benda wajib atas jalan wujud dan diri wajib tu sendiri. Tuhan tahu benda jaiz atas jalan jawaz dan diri jaiz tu sendiri. Tuhan tahu benda mustahil atas jalan istihalah dan diri mustahil tu sendiri. Tu segala perkara Tuhan tahu. Tahu tu pula, nyata tu pula. Takluk sekali lagi. Atas wajah, atas jalan meliputi. Meliputi tu maknanya atas jalan detail. Atas jalan detail. Meliputi. Wallahu muhitum. Allah Ta'ala meliputi ilmunya dengan segala sesuatu ni. Atas jalan tafsil, atas jalan satu persatu. Tu artinya Tuhan tahu segala benda tu di atas jalan kulli dan juz'i. Itu di atas jalan meliputi itu di atas jalan umum. Begitu silap tadi. Atas wajah yang di atas jalan meliputi, yang di atas jalan umum. Atas jalan tafsili, yang di atas jalan juz'i, detail satu persatu. Ini isyarat nak menolak pendapat falasifah. Falasifah mereka berpendapat Tuhan ni hanya tahu dengan secara umum saja, meliputi begitu saja. Contohnya pasir di pantai. Allah tahu tak pasir di pantai? Tahu. Tapi secara tafsili, secara detail, secara juz'i, berapa butir pasir yang ada di pantai, kata falsafah Tuhan tak tahu. Sebab banyak sangat. Ni. Tu sakit kepala pula nak bila berapa butir. Kafir tak yang kikat lagu tu? Kafir. Jaga-jaga tu. Tuhan tahu tak rambut yang ada di atas kepala kita? Tahu. Secara umum Tuhan tahu rambut ni. Tapi berapa urat, berapa helai? Rambut yang ada di atas kepala kita kata falsafah, Tuhan tak tahu. Sebab banyak sangat, pening nak bila. Kafir tak dia? Kafir. Bisalasatin kafaral falasifatul ida idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab tiga perkara ulama ahlus sunnah wal jamaah mengkafirkan puak falsafah. Sebab puak falsafah ingkar tiga perkara yang sabit dengan dilalah qat'iyah. Mana? Yang pertama, ilmun bijuz'iyyin. Pengetahuan Allah maha mengetahui dengan secara satu persatu detail, dengan secara tafsili, dengan secara juz'i. Kata falsafah tidak. Allah hanya tahu dengan secara meliputi, atau dengan secara umumi, atau dengan secara ijmali, atau dengan secara kulli saja. Maka kafir dia. Jadi ingat, Tuhan maha mengetahui segala perkara dengan muafakat. Tiap-tiap perkara yang wajib, mustahil, jaiz, wajah, istihalah, jawaz dan wujud tadi, dan diri wajib, mustahil, jaiz itu atas jalan umum meliputi dan atas jalan tafsili, atas jalan juz'i satu persatu. Tuhan tahu dengan secara umum dan detail. Gitu dah. Habis. Tahu tu, nyata tu lagi. Banyak lagi ni. Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Artinya tidak terdahulu oleh jahil, tidak terdahulu oleh tersembunyi. Macam kita ni terdahulu oleh tersembunyi. Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu. Bila kita mengaji, baru kita tahu. Bermakna kita tahu tu dulunya tersembunyi pengetahuan tersebut. Bila kita masuk, belajar bersungguh-sungguh, fikir, nazar,
barulah kita tahu. Maka ilmu kita tu terdahulu oleh tersembunyi. Ilmu Allah Ta'ala tidak. Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi, tak ada didahului oleh tersembunyi. Bahkan apa yang tersembunyi pada pihak kita, pada diri kita sendiri, itu Tuhan Maha mengetahui dah. Ya'lamu sirra wa akhfa. Tuhan Maha mengetahui apa yang ada dalam sir kita. Sir ni hati kita, batin hati kita. Hak ni manusia tak tahu, kita tahu. Gapo hak terdetik saat ni hati kita nak terdetik gapo, Tuhan tak, kita tahu dan Tuhan tahu. Wa akhfa, dan apa hak tersembunyi pada kita, benda hak ke depan kita nak terdetik gapo lah hati, kita pun tak tahu, Tuhan tahu dah. Bila tahu dah, sedia kala lagi, tidak terdahulu tersembunyi. Tu habis itu. Allahu akbar. Kalau gitu kita sambung semula pula. Maka bagi sifat pengetahuan tu satu ta'alluq jua, satu ta'alluq saja, iaitu ta'alluq tanjiziyun qadimun, wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.